mengucapkan syukur, berbanyak-banyak syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini diberikan peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita untuk kita berada di dalam majlis ini, di mana majlis ilmu ini insya-Allah dinaungi oleh para malaikat insya-Allah. Ada orang pada malam ini mungkin meraihkan kejayaan anak mereka SPM 10A1. Betul tak? Dan malam ni kan hari ni mungkin ada adik-adik kita yang dapat 10A1 SPM dan sebagainya, meraihkan. Ada orang duduk dekat bilik main Dota, ada orang duduk kat bilik main PES, ada orang macam-macam, ada orang kan. Jadi kita diberi peluang oleh Allah SWT untuk berada dalam majlis ini. Jadi alhamdulillah, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah SWT dalam firman-Nya dalam surah Ibrahim, di mana Allah mengatakan bahawa kepada sesiapa sesungguhnya orang yang bersyukur kepadaku, insya-Allah akan aku tambahkan nikmat kepada dia. Kan, bayangkan ya Allah, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah SWT telah memilih kita untuk duduk di bangku-bangku ini, alhamdulillah. Jadi selawat dan salam ke atas junjungan besar Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah seorang rasul yang sangat hebat, pernah disihir, pernah berdarah kepalanya, pernah dimaki, pernah dicaci, pernah dibaling tahi dan sebagainya. Namun kerana itu, kerana ingin menyampaikan agama Allah Subhanahu Wa Taala, cuba bayangkan, subhanallah, sehingga hari ini kita mampu untuk mendalami Islam itu, sehingga kita mampu untuk berada di sini kerana iman kita untuk berada di sini, subhanallah, untuk kita sayang kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sayang kepada Rasul, bahkan lebih-lebih lagi sayang kepada Palestin, subhanallah. Jadi alhamdulillah, Ana juga cukup bersyukur pada hari ini kerana Ana diapit oleh dua orang pemuda. Ana kata pemuda sebab apa? Mereka ni, subhanallah, kalau kita tahu kita muda ni, Ana sendiri, Ana boleh tahu, Ana panggil Ana, okey? Saya lah, boleh. Saya lah, okey. Jadi saya kat sini muda, bahkan 20 tahun lebih muda daripada mereka. Tak pernah pergi Palestin, tak pernah cecah kaki kepada Palestin. Tapi subhanallah, mereka ini pemuda yang mengapit Ana daripada hari ini, ya Allah. Ana pula dah, tadi saya. Dan saya bayangkan, saya berada di sini, subhanallah, berada diapit oleh dua orang pemuda. Betul Ustaz? Muda lagi Ustaz? Alhamdulillah, muda lagi. Betul? Muda lagi? Muda lagi. Muda tapi anak ramai, 11. Kan, jadi bayangkan Jadi alhamdulillah, tanpa membuang masa, kita malam ni, forum ni lain daripada lain. Sebab tu dia mengatakan bahawa forum ini untold story, different from the others. Gitu kan, berbeza daripada yang lain. Sebab apa? Forum kita akan menunjukkan ada video, ada cerita pengalaman dan sebagainya. Itu sebabnya untuk kita merasai, menjiwai kenapanya kita perlu merasai bahawa Palestin itu patut ada dalam diri kita selain daripada Malaysia yang kita sayangi. Gemilangku Malaysia, betul? Sayangku Palestin, kan? Jadi bayangkan. Jadi alhamdulillah, untuk pertama-tamanya saya akan menunjukkan satu video yang sebelum ini video ini saya dapat daripada Ustaz sendiri. Jadi kita akan rungkaikan persoalan demi persoalan berdasarkan daripada cerita-cerita ini supaya kita mendapat praktikal dia terus. Terus rasa masuk ke dalam hati, insyaAllah. Jadi insyaAllah untuk video yang pertama pada malam ini, kita akan ada 3 slot juga seperti forum-forum biasa, tapi kita akan luar biasa, lebih luar biasa kerana kita ada video. Kita menayangkan untuk slot yang pertama ini berdasarkan video ini, insyaAllah. It's a one-sided battle of man versus machine. This is Nablus on the West Bank, a scene that's become all too familiar in the Israeli-Palestinian conflict. Palestinian youths confronted one of the Israeli army's hated bulldozers. Israeli soldiers call it Dubi or teddy bear, but there's nothing cuddly about these specially modified bulldozers. At 64 tons, it's a machine of awesome, destructive power, the iron fist of the Israeli army. They're used not only to destroy Palestinian houses, which Israel claims is justified for security reasons, they're also used in the construction of settlements and bypass roads, as well as Israel's controversial security barrier. At the same time, they have been used to uproot thousands of Palestinian olive and fruit trees.
The company supplying the bulldozers is Caterpillar, one of the world's most profitable. In the first half of this year... Jadi kalau kita tengok daripada video itu tadi, ya, lagi dan lagi kanak-kanak menangis, ibu menangis kehilangan anak, ayah menangis kehilangan rumah. Dan bagaimana di Palestin ini keadaan itu sentiasa berlaku daripada dulu lagi sehinggalah sekarang ini. Kalau kita tidak sedar, subhanallah, kita perlu kembali reflect balik diri kita bahawa perkara itu sentiasa berlaku. Dan baru-baru ini, kalau tak silap saya, pada hari semalam berlaku pembunuhan, 8 orang mati. Ya Allah, bagaimana kan keadaan di Palestin sekarang ini. Jadi Ustaz, untuk soalan saya yang pertama, kenapa perlunya untuk kita merasakan bahawa pentingnya Palestin ini di dalam hidup kita? Bahkan kalau kita tengok sekarang ini, orang masyarakat barat sendiri yang menerajui Viva Palestina, Mavi Mamara dan sebagainya. Tapi kita ni bagaimana, kenapa pentingnya Palestin ini ke dalam diri kita? InsyaAllah Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'. Pertama sekali bersyukur saya pada Allah kerana pada malam ini kita dapat bersua muka dalam majlis convocation, satu majlis pengiktirafan kepada orang-orang yang menuntut ilmu. Kita berada di permukaan dataran di UTM ini yang penuh barakah, dan alhamdulillah kita dapat bersua dalam topik perbincangan kita berkenaan dengan satu tajuk yang sangat penting pula tu, iaitu Palestin. Sebagaimana yang tuan-tuan, saudara-saudari saksikan video klip tadi, itulah kehidupan yang ada di suasana Palestin. Gambar itu di tebing barat. Apabila kita cakap pasal Palestin, saya percaya anda semua dapat membayangkan dua suasana. Satu tebing barat yang mana dalamnya ada Masjidil Aqsa, dan satu lagi Gaza yang telah dipisahkan oleh rejim Zionis itu ketika menjajah bumi Palestin itu. Maka terpisahlah dua penempatan Arab Palestin itu. Dan suasana yang ditunjukkan dalam video klip tadi adalah merupakan satu yang kerap, sering berlaku hari demi hari. Dan sekurang-kurangnya ia telah berlaku 60 tahun yang lalu. Bayangkan suasana itu berlaku 60 tahun yang lalu, dan tidak ada pembelaan yang betul-betul menunjukkan kesungguhan untuk membantu mangsa-mangsa tadi. Kalau tadi dikatakan moderator kita ini diapit oleh dua pemuda, ya, dan dia rasa malu kepada dua pemuda ini, saya pula merasa malu kepada kanak-kanak yang ada dalam video klip tadi, yang lebih muda daripada saya, yang lebih muda daripada moderator kita, lebih muda daripada pelajar-pelajar yang ada pada hari ini. Mereka ini terpaksa menjalani kehidupan yang sebegitu rupa. Bayangkan mereka berani berdepan dengan traktor itu, dan bila-bila masa timbunan tanah itu akan runtuh, tetapi mereka tetap mempunyai satu semangat yang luar biasa. Kenapa mereka mempunyai semangat yang begitu? Tidak lain dan tidak bukan, pertamanya kerana ayah dan ibu dia mendidik dia supaya menjadi, sejak daripada kecil lagi, menghadapi cabaran yang sebegitu rupa, menghadapi dengan tabah dan lapang dada. Dan ini yang harus pelajar-pelajar, mahasiswa semua contohi. Apa saja cabaran yang ada pada kita, kita mesti menangani dengan penuh ketabahan. Anak-anak tadi entah apa masa depan dia, tetapi dia telah dididik untuk sayangkan kepada tanah airnya, sayangkan kepada agamanya, sayangkan kepada bangsanya. Hari ini bumi Palestin berada dalam suasana yang seperti digambarkan itu. Dan kita, bagi masyarakat Islam, mereka melihat isu ini daripada pelbagai sudut. Dan juga bagi teman-teman yang bukan daripada masyarakat Islam juga akan melihat isu ini daripada sudut-sudut yang tertentu. Izinkan saya untuk mengajak supaya kita melihat dari sudut sebagai seorang Muslim. Allah SWT telah menyebutkan
bumi Palestin ini yang pusatnya, kemuncak daripada bumi Palestin itu, di situ adanya Masjidil Aqsa. Dan Allah SWT sebutkan, subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, hingga akhir ayat. Allah SWT sebutkan dengan jelas, maha suci Allah yang telah memperlakukan satu perjalanan daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang mana keliling Masjidil Aqsa itu diberkati. Hari ini kita menyaksikan bumi yang telah disebutkan oleh Allah SWT sebagai bumi yang diberkati itu, bumi yang berlakunya peristiwa Isra dan Mi'raj, bumi yang menyaksikan himpunan segala perjuangan-perjuangan para anbiya. Dalam peristiwa Isra dan Mi'raj itu, Allah SWT sengaja mengumpulkan seluruh para anbiya, seluruh para nabi-nabi untuk datang semula ke Masjidil Aqsa dan menjadi makmum kepada Nabi Muhammad SAW sebagai penutup segala perjuangan, penutup segala risalah. Ini melambangkan bahawa bumi Palestin itu adalah merupakan bumi yang dipertaruhkan kepada kita untuk menyambung perjuangan para anbiya yang lalu. Dan bumi itu dengan sengaja Allah SWT paparkan kepada kita, ia sedang dijajah, dan bumi itu sangat memerlukan kepada pertolongan. Nah, orang-orang seakidah seperti kita, yang mempunyai keimanan, yang percaya pada pencipta yang sama, yang melaksanakan syariat yang sama dan sebagainya, tentunya akan timbul rasa tanggungjawab. Dan Allah SWT paparkan hari demi hari, kerana Allah SWT sengaja menunggu dan menanti kita sebagai orang yang mengaku Islam ini, tidak memandang kecil. Kita merasa bersalah, 60 tahun peristiwa itu berlaku, tetapi negara-negara Arab yang berada di sekeliling bumi Palestin itu telah gagal melaksanakan tanggungjawabnya. Nah, ketika mereka gagal melaksanakan tanggungjawabnya, kita yang semakin jauh ke timur ini, kitalah yang sepatutnya. Dan saya percaya mahasiswa di UTM ini, para pensyarahnya, para pegawainya, telah mempunyai satu kesedaran yang cukup besar bahawa isu Palestin ini tidak boleh dilihat sebagai isu yang terpencil, tidak boleh dilihat sebagai isu yang hanya nasib mereka dan bukan nasib kita. Itu yang pertama. Atas dasar kesedaran akidah, atas dasar kesedaran tanggungjawab kita sebagai seorang Muslim. Yang keduanya, saya ingin mengajak supaya kita semua pada waktu yang sama, tidak kira apa agama sekalipun, kita mesti menyadari bahawa bumi Palestin itu sama dengan bumi-bumi yang lain yang menagih hak kemanusiaannya. Kalaulah peristiwa yang sama ini berlaku, kalau kita perhatikan pada hari ini, bagaimana seluruh umat Islam di Malaysia dan juga seluruh rakyat Malaysia telah menunjukkan rasa duka cita, rasa sedih, rasa simpati apa yang berlaku di Jepun. Nah, perkara yang sama juga yang kita tunjukkan, simpati kita yang terdahulu, iaitu 60 tahun lebih awal lagi. Bagaimana kalau tadi berlaku disebabkan oleh bencana alam, faktor semula jadi barangkali, tsunami dan sebagainya. Tetapi di bumi Palestin itu, kesengsaraan itu diciptakan oleh manusia sendiri, oleh satu bangsa yang akan bermusuh dengan seluruh penduduk dunia. 60 tahun peristiwa itu berlalu tanpa mendapat pembelaannya. Dan hari ini kita dapati satu kesedaran bagaimana seluruh penduduk bumi kena bersatu bersama-sama untuk membantu mereka yang teraniaya. Anak-anak yang kita saksikan tadi, bagaimana wajah mereka melihat rumah-rumah mereka dirobohkan, mereka tidak mampu untuk membelanya. Perasaan dan suasana itu kami nak supaya seluruh mahasiswa di UTM ini, tidak kira yang beragama Islam, yang beragama Kristian, yang beragama Buddha, yang berpegang pada ajaran Taoism, beragama Hindu, apa sekalipun, kita nak supaya tanggungjawab kita sebagai pelajar ini, kita melihat, anda juga boleh subscribe daripada YouTube dan sebagainya, banyak lagi kezaliman-kezaliman yang berlaku itu. Kita nak supaya ketika anda belajar, anda juga melihat bahawa ini adalah isu kemanusiaan, yang mana kalau kita tidak rasa sedih, kalau ada di kalangan kita yang melihat video tip tadi dan juga melihat perkembangan-perkembangan yang berlaku di Palestin itu, tidak rasa sedih, tidak rasa simpati, mesti ada sesuatu yang tak kena daripada dalam diri kita. Tidak kira apa agama, kita mesti rasa sedih,
kita mesti rasa simpati, kita mesti rasa tidak puas hati, dan malah kita kena rasa untuk mencari apakah sebab ada manusia yang sanggup melakukan pembunuhan, sanggup melakukan kezaliman kepada manusia yang lain. Kalau ia berlalu begitu saja dan kita melihat begitu saja tanpa ada perasaan itu, ada sesuatu yang tak kena pada mahasiswa ini. Ada sesuatu yang tak kena pada seorang pensyarah itu. Ada sesuatu yang tidak kena kepada manusia keseluruhannya. Sebab itu kami daripada Aqsa Sharif dan juga NGO Palestin yang lain, Haluan Palestin, VPM dan sebagainya yang banyak di sana, kami sentiasa ingin menimbulkan kesedaran kepada seluruh masyarakat, seluruh rakyat Malaysia, supaya isu Palestin yang telah 60 tahun itu, yang hampir dilupakan itu, ayo mari sama-sama kita merasakan itu adalah tanggungjawab bersama kita sebagai manusia. Nah, kesan daripada itulah menyebabkan beberapa siri-siri konvoi yang kita lakukan dari masa ke semasa yang kita akan bincangkan nanti, akan menimbulkan keyakinan kita kenapa kita semua perlu terlibat dalam isu Palestin ini. Saya rasa itu dulu perbincangan kita. Moga-moga dengan kehadiran yang semakin bertambah ini akan memanaskan lagi perbincangan kita pada malam ini. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Jadi perkara yang paling menarik perhatian saya berkaitan dengan kepentingan kenapa kita perlu untuk merasai bahawa Palestin ini perlu hidup di dalam diri kita, perlu dirasai oleh hati kita, perlu dirasai oleh seluruh anggota tubuh kita. Apabila mereka terseksa, kita juga patut terasa terseksa. Jadi perkataan yang paling diingati adalah bahawa Allah telah mengurniakan bahawa Palestin itu mempertaruhkan kita kepada orang Muslim ini, bahawa kita perlu untuk mempertahankannya. Itu satu yang anda dapat tadi. Jadi untuk yang keduanya berkaitan dengan tanggungjawab kita sebagai manusia itu sendiri. Tidak kira apa jua agama, tetapi paling penting saya adalah sifat kemanusiaan yang patut ada dalam diri kita. Kalau tak rasa sedih itu pelik. Betul Ustaz? Rasa pelik. Tengok menangis pelik, sedih. Kalau tak nangis tu pelik, kan? Jadi itu paling kurang sedih lah, kan? Paling kurang, itu paling kurang. Dan kita akan bongkarkan lagi hantu story ini lagi dan lagi. Jadi insyaAllah. Jadi persoalan yang sama juga yang ingin saya utarakan berkaitan dengan kenapa perlunya kita merasai bahawa Palestin itu perlu hidup di dalam diri kita. Juga saya akan tanyakan juga kepada Profesor Dr. Zain. Jadi insyaAllah, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pengusi, adik, ikhwan, Al-Fadil Ustaz, guru saya Ustaz Hasanuddin, juga pengurusi Aqsa Sharif, pengurusi saya juga, rakan-rakan pensyarah, profesor, warga kampus UTM, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dapat kita bersama, ya, kita di sini membincangkan tentang isu yang penting. Kenapa pesta konvoi ini kita mulakan dengan isu Palestin? Bagi saya memang tepat dan cocok masanya. Dan sebenarnya saya masih teringat apa yang disebut oleh patron kepada Viva Palestina yang menganjurkan konvoi Viva Palestina kelima, jalan darat daripada London menuju ke Gaza, iaitu Mr. George Galloway. Beliau menyatakan bahawa dunia ini tidak akan aman. Ketika beliau menyatakan di Istanbul dalam sidang akhbar di sana, beliau mengatakan bahawa dunia ini tidak akan aman sampai bila-bila seandainya Palestin tidak aman. Seandainya Palestin masih berkocak, seandainya rejim Zionis Yahudi masih serakah, masih bermahajarela di bumi Palestin. Sebab itulah George Galloway beria-ia semenjak tahun 80-an lagi beliau telah terlibat dalam perjuangan untuk menyatakan kepada dunia bahawa rejim Zionis adalah satu rejim yang zalim. Dan inilah sebenarnya asas kepada keganasan apa yang kita lihat tadi, caterpillar yang begitu
rakus, bukan sahaja ingin merosakkan, menghapuskan etnik yang ada di Palestin, walaupun kita lihat dalam bentuk fizikal, tetapi hakikatnya ialah rejim Zionis yang mana asasnya ialah asas materialistik. Apabila pada tahun sekitar 1895, ya, yang di satu kertas kerja yang dibentangkan oleh Theodor Herzl, dan inilah permulaannya apabila beliau menyatakan bahawa perlu dibangunkan satu negara Yahudi. Dan gerakan ini telah membawa kepada satu persidangan di Basel, iaitu di Switzerland pada 1897, yang mana satu gerakan Zionis antarabangsa yang kononnya berasaskan agama Yahudi Israel, padahal bahawa Zionis ini adalah satu faham kebendaan. Dan antara faham kebendaan yang paling tidak dapat diterima akal ialah bukan Yahudi adalah statusnya seperti binatang. Dan inilah, di atas kefahaman inilah sebenarnya kalau kita lihat di mana-mana buku memang ada statement-statement ini. Di atas dasar inilah maka rejim Zionis Yahudi memulakan langkah dia sebagaimana kita lihat dalam peta yang tertayang ini. Bumi yang begitu hijau, yang mana majoriti 98%, 99% adalah bumi yang diduduki oleh umat Islam dan umat Kristian. Hanya segelintir, less than 5% adalah penduduk Yahudi. Dan dengan faham Zionis Yahudi yang begitu serakah, yang begitu zalim, dengan apa sahaja menggunakan and justify the mean, matlamat menghalalkan cara, maka apa pun bermula pada tahun seawal 1897 mereka merancang tahap demi tahap, antaranya dengan membawa ratusan malah ribuan dan jutaan penduduk yang beragama Yahudi berpindah ke bumi Palestin. Inilah permulaannya, dan mereka menggunakan tadi pendekatan matlamat menghalalkan cara. Dengan cara antaranya mereka membawa bom-bom, kenderaan-kenderaan membaling ke pasar-pasar orang Palestin, sama ada di kalangan orang Islam maupun orang Kristian, yang ketika itu menduduki merupakan anak jati Palestin. Bagi mereka mencapai merampas gudang-gudang, pasar-pasar, kaedah yang mereka gunakan ialah mereka membawa kenderaan dan melampau bom ini. Dan kalau kita lihat bahawa, mungkin tuan-tuan dan puan boleh lihat, saya tidak dapat mungkin tayangkan di sini, bahawa mayat bergelimpangan ketika itu. Gambar-gambar kalau kita lihat adalah gambar hitam putih, sama sebagaimana yang kita lihat pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan. Inilah permulaan kezaliman itu, dan hari ini sehingga ke saat ini sebenarnya sudah lebih 60 tahun rejim Zionis Yahudi ini begitu serakah menyerang dan juga merampas apa juga harta benda bagi membolehkan mereka memperkasakan apa yang disebut sebagai negara Israel. Dan sebenarnya hajat mereka bukan sekadar Palestin, tuan-tuan dan puan, tetapi seluruh bumi yang berkaitan, sehinggalah sejauh ke sebahagian daripada Iran, Saudi dan sebagainya yang disebut sebagai Israel Kubra. Itulah hasrat mereka, kerana mereka beranggapan dalam kefahaman Zionis Yahudi ini